Hadis yang ke-444. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wahtamalaha an-nasu awir rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina tazhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa, rawahul Bukhari. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, apabila jenazah mayat diletakkan, lalu dibawa oleh orang-orang yang memikul, mana kita letak jenazah di atas keranda usungan, letak mayat, lalu dibawa oleh orang-orang yang memikulnya di atas bahu mereka. Jika jenazah itu baik, orang soleh, nascaya dia berkata qaddimuni qaddimun, cepat jalan pergi kubur cepat. Pergi jalan kubur cepat, nak pergi dia, sebab dia tahu di mana tempat dia nak duduk. Allahu Akbar. Dan dia kata cepatlah, cepat hantar aku ke kubur. Namun na'udzubillah, apabila jenazah yang tidak soleh, orang pikul jenazah yang tak baik, maka dia berkata, aduh, celaka, macam-macam kata-kata dah bunyi dah. Dan dia kata apa? Bila tak baik, dia kata ya wailaha, weh celaka, akan dibawa ke mana aku ni? Mau pergi mana aku ni? Semua makhluk mendengar suara jenazah itu kecuali manusia. Kalau kita dengar juga pakai gebah belepin situ, mati pula. Sudah dah lah orang tua ni tak segi kubur pula. Nak kata apa? Lepas itu dah. Mana boleh? Nascaya seandainya manusia itu mendengar, pasti pengsan semuanya. Tak boleh dengar. Hadis ni sahih, dikeluarkan Imam Bukhari. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula alla tadafanu, kalau aku tidak bimbang kamu tak boleh nak kebumikan jenazah, la da'autullah an yusmi'akum azabal qabri alladhi asma'u, aku doa minta Allah Ta'ala perdengarkan azab kubur yang aku dengar ni. Allahu Akbar. Nasib baiklah kita tak dengar. Kalau tidak, tak boleh tanam mayat kita. Pergi kubur, orang ni duk tepi, orang ni duk melau, orang ni duk kita tepi juga. Akak ayam mayat, jangan blebok ke habis. Allahu Akbar. Rahmat Allah Ta'ala kepada kita, disembunyikan rahsia kita. Orang baik ke, orang soleh ke, orang jahat ke, orang celaka, pergi kubur pakai kambu senyap gitu belakang, tak ada bunyi apa-apa. Kalau nak bunyi juga, tengok mana? Tengok mana? Drama tanah kubur. Ini cerita khurafat besar ni. Oh, tengok drama tanah kubur, ular bro naik. Belik dah, dia kata sah. Cerita karut, orang tak patut buat. Benda-benda gaib gini orang tak main. Tapi orang filem ni kira fulus, filem fulus. Dia tak peduli, langgar je. SOP syariat dilanggarkan, kono-kononya untuk pengajaran. Tak boleh. Cukup kita dengar macam ni. Baik, pelajar-pelajar tanda. Beberapa pengajaran yang anak kemukakan dalam hadis ini. Yang pertama, bila kita nak bawa jenazah, ihtamalahan nas ala a'naqihim, hendaklah kita pikul di atas bahu kita. Maknanya kalau tempat tidak jauh, jaraknya orang panggil makan cekok, orang Kelantan kata, rasa mampu, hendaklah kita pikul jenazah itu. Contoh jenazah daripada sini, kampus sebelah ni, nak pergi masjid, nak pergi kubur, boleh je kita pikul.
Itu yang sepatutnya. Tapi hari ini sudah masuk budaya-budaya malas ada. Pakai naik kereta lah senang. Walaupun rumah dekat, kalau rumah jauh tak apalah. Kan, rumah jauh kita panggil, iyalah penat lah nak pikul ni. Kalau rumah dekat pun akad jenazah nak pikul juga, nak bawa kereta juga. Kenapa? Sebab kata di para ulama, yang pertama kita nak menyalahi adat orang kafir. Orang kafir ni dia mewah-mewah. Kereta pun nak kereta besar bawa mayat ni. Kita ni ben jenazah ni, tak, driver pergi steering sebelah, pergi pintu sebelah nak cabut itu. Tak, kereta buruk je ada. Tapi orang-orang hok besar, kereta jenazah hebat. Ya. Maka kita janganlah ikut-ikut budaya masyarakat. Sebab yang kedua, kenapa nak pikul? Tanda pelajar. Sebab yang kedua, sebab kita nak suruh nampak kesan, asar, kesan kematian. Bila orang usur, kita pun berjalan tengok, mati dah dia. Sambil-sambil mikir aku nak mati juga. Ni dak. Badi tukar gia dengan driver bay jenazah. Dia perih, kita perih juga. Mitah juga banyak kereta banyak apa. Pitah juga. Jadi tidak ada kesan dalam jiwa. Masing-masing lari nak bawa laju lah. Bila naik kereta, 3 orang 4 orang naik kereta, menyebabkan pengiring jenazah kurang, tidak ramai. Sepatutnya orang pakat pergi belakang iring jenazah. Kan Nabi sebut dalam hadis, siapa dia solat jenazah boleh pahala qiraat. Siapa dia ikut sampai kubur 2 qiraat. Jadi kita pakat usul ramai-ramai pergi. Jangan duduk main kereta pergi, lepas tu kita relax, duduk buah ya. Akhir kali pakai boleh ada tempat setengah tempat nasi bungkus pula mari. InsyaAllah saya nasihatkan supaya tidak dibawa nasi bungkus dah sampul-sampul waktu solat. Kalau bawa jenazah mari ke masjid kita ni jangan bawa. Itu budaya yang tidak baik. Sepatutnya kita pikul jenazah ni ke kubur, iring jenazah sekali pergi, untuk kita dapat 2 bukit pahala, dan juga untuk kita dapat apa dia, merasai betapa kematian tu dekat. Ada atas bau kita ya orang mati ni, dekat dengan kita. Baik, itu yang pertama. Tulis, adat yang pertama hendaklah sunnahnya kita pikul jenazah itu di atas bahu kita, bukan dihantar dengan kereta, kecuali jarak jauh. Jarak jauh apa boleh buat, ataupun suasana yang begitu teruk, contohnya hujan terlalu lebat nak bawa tak boleh, terpaksa kena bawa naik kereta. Maknanya ada hal-hal yang tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah yang kedua, hamlul janaizi khasun birrijal dunan nisa. Orang yang nak pikul jenazah ini orang laki-laki, bukan perempuan. Orang perempuan duduk di rumah. Kerana ada larangan Nabi SAW, Nabi larang wanita daripada mengiringi jenazah ke kubur. Tak. Sebagaimana kata di Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam hadis muttafaq ala sihhatihi, dia kata kunna nunha anittiba'il janaiz, kami dilarang daripada mengikuti jenazah. Kata siapa? Kata di Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni orang yang mandi jenazah. Waktu anak Nabi wafat, dia yang mandi. Ummu Atiyah kata kami nunha, dilarang daripada mengiringi jenazah ke kubur. Jangan. Hari ni kak bukan sakat iring jenazah. Makcik-makcik ni, mak-mak janda ni nak pergi tengok juga mayat tok laki. Tengok dalam kubur tu betapa dengan orang hak tukar hak nak timbuh kubur. Kita kata ini budaya yang salah. Sepatutnya dilarang. Siapa-siapa nak ikut, keluarga dia perempuan kena ikut, duduk je luar kubur, jangan sampai masuk dalam pagar kubur, jangan duduk jengok pada dalam kubur. Saya nak tengok ayah saya, tengok tak tengok pun mati dah ayahmu, tak ada masalah apa dah. Dia ni Nabi kata in kana khairan, kalau dia tu orang yang soleh, qadimuni, cepat hantar aku kubur, jangan duduk lambat-lambat. Dua. Yang ketiga, adat yang ketiga, kita tak boleh lagi berlengah-lengah dengan mayat. Ni tidak ni. Sudah mayat jenazah macam-macam acara lagi dah. Anak dia pun nak ceramah lah juga, ambil mikrofon. Kalau mak saya ni ada hotel ada apa, bapa hidup sibuk ketika orang nak akad jenazah dah tu. Kan?
Ada setengah orang ni azan bayar dulu, kata tak payah beben nak semaya, tidak bayar waktu banyak, akak lagi sudahlah, nak cepat kan. Jadi banyak benda-benda yang kita buat yang pelik. Ada satu tempat ana pernah jumpa sekali, bila mayat turun daripada rumah, azan. Bila azan, orang mikul ni pegang, dah lah kena pikul, pegang pula. Sebab anak cucu nak lalu ke bawah. Dia pusing kata apa su? Anak cucu duk main tawah ke bawah keranda tok ayah ni. Dia kata tak sewi ingatlah. Kata subhanallah. Kalau tak ingat bila kau itu nak berdoa ke dia je. Merlek. Nah, dia tak sewi ingat. Tak sewi ingat. Kata bawa tak sewi ingat kat sajalah kita. Bila anak ingat, dia akan pergi ziarah kubur. Dia akan doa Rabbi firli wali walidayya. Nah, ni tak ingat beres. Mana orang tua tu? Mati dah. Pakai gitu je. Nah. Relax orang panggil. Salah. Berapa dah kita? 3 dah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba dia di saat dia nak mati. Allah perlihatkan di mana tempat duduk dia. Ya Rabb. Kalau orang baik, dia nampak, dia panggil sa'atul ihtidar, saat dia nak mati Allah buka. Dalam ayatul istiqamah Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, orang yang beriman dia istiqamah bila nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun dari langit penuh rumah dia, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat mari bisik, pak cik jangan bimbang, jangan bimbang, nuh tempat dudukmu di syurga. Subhanallah, dia tengok dekat nak mati dah. Kita luar tengok kelas kabut, telefon doktor tu tak mari, doktor ni apalah doktor ni tak sporting kita, ayah kita nak mati, dia tak mau dah, dia nak mati. Malaikat mari bisik, alla takhafu, mu jangan takut, kamu bertemu dengan Allah, Allah Taala redha kepada kamu. Subhanallah. Wala tahzan, mu jangan duk cerita, anak-anakmu insya-Allah Allah Taala jaga. Kita dak bimbang nak mati ni sebab anak kecil ni lah. Nak mati dah saya ni, tapi anak siapa nak jaga, dak bimbang. Malaikat mari bisik, Allah jaga anakmu. Subhanallah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kata, malaikat mari bagi tahu khabar gembira dengan syurga. Jadi kan tengok syurga. Kita pecelek tengok, ya Rabbi, nak mati, nak jumpa Allah SWT. Maka bila orang nak usul, mayat kata qaddimu ni, cepat hantar aku kubur. Bola duk main pusing-pusing kok, apa ni duk main tawah kat bawah keranda, tak ada. Cepat. Ini karut lah kan. Jangan duk main. Banyak budaya-budaya kita ni pelik-pelik ni, mari mana tak tahu. Kan? Yang kelima, boleh. Ba'dul aswat, ada suara-suara ni didengar oleh benda lain, tidak didengari oleh manusia. Di antaranya suara azab kubur. Allah, Nabi SAW bagi tahu manusia tak dengar. Ada riwayat kata manusia dengan jin tak dengar, binatang semua dengar. Kalau nak tahu hari ni kena azab tak, ambil kucing tak kubur. Kan nampak dia duduk nampak takut tu, kena azab dari dia ni. Jangan duduk main scan mata tembok kepala kawik tu, jangan. Ini benda gaib, tak ada nak main-main dah. Ni kita pergi holo dari 36.2 masuk masjid. 37 hamba klik. Nak kata apa? Kita tak boleh buat benda gaib seperti benda scan, jangan duk main-main. Inilah di antara 5 perkara yang berkait dengan hadis yang kita belajar ini. Masya-Allah, tabarakallah. Yang penting iaitulah kita cuba hidupkan budaya pikul jenazah tu. Jangan naik kereta VIP gitu, jangan. Habis dah masa VIP masa sihat, waktu sudah mati, biarlah kita ada nampak anak cucu ni sungguh pikul ni. Pakai seruah ke kereta kat naik sorang 2 atas tu, hak lain duduk lillahi taala kuana. Sedap ke dia. Dah. Siapa dikubur badi tolak pula. Akhir kali tu kan gali kubur tu jeng balik. Dah anak dia tak mau turun. Masya-Allah, tabarakallah. Patutnya kalau anak soleh berebut nak riba mayat bapa, mayat ibu kali terakhir sebelum kita kebumikan mereka. Patut itu. Lain perasaan kita bila kita ke bumi sendiri mayat jenazah ayah kita. Bila kita ke bumi sendiri jenazah mak kita. Masya-Allah,
kita buka tengok muka dia, kita letak atas tanah dak, kita tengok minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Kita rasa sebab kita tengok sendiri, lah ni aku atas ayah aku, beberapa hari lagi anak aku atas aku pula. Begitu. Ni pakai swasta. Turunlah, tukar gali kubur tu. Dia duduk pergi pinggir, dia kena bagi kau orang. Pinggir apa ni? Ngesekut. Apa kerja main sekut di kubur ni? Subhanallah. Waktu orang gali kubur bawa biskut tak apa. Waktu mati-mati ni orang bukan waktu biskut. Sekarang ni waktu kita nak insaf. Kita nak apa ni? Nak insaf tentang kematian. Allahu akbar.